Hai, Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini saya nak share sedikit sekadar perkongsian santai tentang bagaimana untuk membaca buku falsafah. uh, Santai saja, saya bukan nak terlalu akademik walaupun tajuknya mungkin a little bit scary and serious, tapi saya just nak share I would say perkembangan saya ataupun fasa-fasa dalam saya membaca buku-buku falsafah. Sebab saya masih ingat masa saya pertama kali membaca buku falsafah, kira-kira mungkin sekarang tahun 2021, 2016, 2017 macam tu, saya first introduction to falsafah secara tak langsung. Saya tak ada pendidikan formal dalam falsafah. Saya tak ada satu sense of macam mana nak belajar falsafah, sebab ni it's a self discovery kind of thing. Saya ada persoalan-persoalan yang saya nak jawab, jadi saya tak ada approach dalam falsafah. Jadi saya pick up je apa-apa buku yang mungkin ada buku tak ada title philosophy dekat dia punya tajuk dia, ataupun the classics lah, the classics in philosophy. Sebagai contoh mungkin Descartes, Plato dan sebagainya, which saya rasa dia ada baik dan buruknya. Kan kita strategi of tak ada strategi, it's a strategy juga untuk tak berstrategi dalam membaca, tapi ada baik dan buruknya lah. Tapi saya tertarik untuk share jenis-jenis buku falsafah yang ada mengikut discussion ataupun pembentangan Robert Talise dalam bukunya Engaging Political Philosophy, which beliau gambarkan ada 3 jenis buku falsafah, which approachnya sedikit berbeza. Dia tak sebut tentang buku falsafah sebenarnya, tapi tentang pengajian dan pembelajaran falsafah. Ada 3 cara, 3 method, which saya rasa kalau kita tahu 3 method ni, kita akan lebih aware in terms of buku-buku yang kita nak baca dan macam mana kita nak approach falsafah dan apa yang sesuai dengan diri kita pada masa itu, ataupun apa yang kita nak baca pada suatu masa itu, dan bagaimana kita nak relate dengan diri kita. Yang pertama, kata Robert Talise, manhaj ataupun method yang pertama adalah bagaimana pembelajaran ataupun pengajian falsafah itu selalu dilakukan adalah dengan bagi satu historical timeline of perkembangan falsafah. Jadi dalam manhaj ni ataupun dalam cara ni selalunya dia akan diketengahkan. Okey, kita ada pre-Socratic philosophers, sebab selalunya pengajian falsafah ni dia bertitik tolak daripada tamadun barat, tamadun Greek secara khususnya. Jadi ada pre-Socratic, Socrates himself, dan Plato, Aristotle, sampailah pre-modern, medieval, pre-modern, modern, postmodern, bla bla bla. Dia bagi satu historical timeline dengan this macam a quick glimpse of philosophers sepanjang zaman tu. So kita ada Socrates dan dia akan cirikan apa yang Socrates, manhaj falsafah yang Socrates cuba bawa, dan kita postmodern kita ada Foucault, apa yang Foucault pada akhirnya cuba bawa, apa dia punya manhajnya secara umumnya. Dan saya rasa buku yang dalam history of philosophy ni, kita boleh katakan dalam yang bagi pembentangan falsafah secara historical timeline ni, dia bergantung kepada orang lah sebenarnya apa dia punya concern dalam baca falsafah. Saya secara peribadi saya tak suka baca falsafah dalam historical timeline tu, walaupun dia baguslah, kita perlu juga baca sometimes, sebab dia bagi satu konteks dan perkembangan lah untuk make sense of apa kita baca, apa daripada konteks zaman, dia berinteraksi dengan karya yang mana, bla bla bla. But falsafah ni dia punya central concern dia ataupun dia punya subject matter dia adalah untuk berfikir, kan, adalah untuk berfikir, bukan untuk dapat satu historical timeline semata-mata. So siapa yang ada kecenderungan untuk berfikir ataupun dia membaca, dia approach falsafah, kenapa dia approach falsafah tu adalah untuk berfikir, dia akan rasa dry dan tak best lah bila dia baca buku yang bersifat historical timeline of philosophy ni. Dia patut explore other options ataupun other types of book. Yang kedua, kata Robert Talise, adalah buku yang menceritakan tentang specific domains of philosophy. So kita ada sebagai contoh metaphysics. So dalam metaphysics ni dia akan ceritakan siapa tokoh-tokoh penting. Mungkin dia tak susun pun ikut historical timeline, tapi dia cuba cirikan tokoh-tokoh penting dalam sesuatu disiplin falsafah itu, sub-disiplin of philosophy, dan juga apa dia punya discussion yang berlaku dalam falsafah, dan bagaimana sesuatu karya ataupun sesuatu pemikir ahli falsafah itu berinteraksi dengan ahli falsafah yang lain, dan bagaimana pandangan ini dibatalkan oleh orang lain, dan sebagainya. Dia punya discussion of philosophy dikontenkan dalam satu disiplin ataupun subjek. Dia bukan lagi satu semata-mata historical timeline, tapi dia lebih kepada dialektik ataupun interaksi antara idea dalam sesuatu
manhaj falsafah. Ini saya rasa lebih baik lah kalau sesiapa yang approach falsafah untuk belajar, untuk berfikir, untuk tahu dan sebagainya. Sebab dia bagi satu kepuasan, kita tahu apa idea centralnya dan bagaimana idea ni tak lengkap dan bagaimana idea ni dibatalkan dan sebagainya. Yang ketiga, Robert tadi dia sebut pengajian falsafah yang ketiga, yang terakhir adalah dengan berfalsafah itu sendiri, tanpa mencirikan ataupun tanpa terlalu fokuskan kepada nama, kepada tarikh, kepada kepada aliran-aliran falsafah tertentu. Mungkin dalam pengajian ataupun pengajaran falsafah yang ketiga ini, yang dia kata adalah berfikir tentang falsafah itu sendiri, dia akan bagi thought experiment, dia akan bagi riddles yang buatkan kita berfikir, dilema moral dan sebagainya. Saya rasa paling famous lah adalah the trolley example kan. Kalau kita ada satu trolley nak bunuh 5 orang dan kita ada keupayaan untuk tukar laluan trolley itu untuk bunuh satu orang, adakah kita akan buat? Dan apa implikasi moralnya, apa assumptions moralnya kita kat situ? Walaupun kita tahu ni adalah argument utilitarian, tapi dia tak sebut pun utilitarianism ni kat sini, tak secara langsung lah. Yang dia nak fokuskan pengajian buku ataupun pengajian falsafah yang begini, dia nak fokuskan adalah untuk kita berfikir itu sendiri dan kita cuba sort out our ethical principles, our moral concerns and what not. Kenapa saya nak sebut tentang tiga-tiga aliran falsafah ataupun all these different methods of learning philosophy is supaya kita dapat satu gambaran yang baik tentang macam mana kita nak approach falsafah. Sebab mudah kita tertipu dengan tajuk buku lah, asalkan ada falsafah kita pick up dan baca. Walhal kita kena ada satu concern ataupun satu tujuan lah kenapa kita nak baca falsafah. Of course kita approach sesuatu buku tu perlu dengan satu tujuan. Kalau kita buka buku tanpa tujuan tu tak ada guna lah kan. Kita nak tahu sesuatu dan sebelum kita nak baca tu kita kena tahu apa yang kita nak tahu. Begitulah. Sebab saya ingat lagi masa saya first expose to philosophy, saya pick up, walaupun ada buku yang bagus macam buku René Descartes, sebab memang concern saya masa tu adalah untuk berfikir tentang falsafah. Saya pun ada concern dan apa yang saya nak fikirkan. Jadi bila baca buku Descartes macam Meditations on First Philosophy tu, dia bagus lah sebab memang concern ataupun approach Descartes ni adalah mengajak kita untuk berfikir sendiri, untuk meragui keyakinan kita dan apa benda lain lah. Tapi saya juga ada pick up secara tak sengaja, bukan tak sengaja lah, tapi secara tidak mengetahui, saya pick up buku Immanuel Kant, baca Transcendental Idealism. Saya ingat Transcendental Idealism satu idea falsafah yang agak rumit untuk difahami. Bukunya agak tebal, saya pinjam dekat library UIE. Saya bawa ke sana ke sini baca masa dalam LRT, in between classes, masa tengah makan and what not, which macam saya cakap ni dikapalkan dengan manhaj pembacaan saya yang salah yang saya dah sebutkan sebelum ni dekat video yang lain. So dua benda tu, manhaj pembacaan yang salah dan tak ada a good sense of what to read, what philosophy books to read, what types of philosophy book to read, buatkan saya pembacaan saya agak jadi kucak-kacir lah. Walaupun arguably adalah some benefit sebab kita ada some exposure towards philosophy, but there are better ways to do it. I think that's the key word. Kita nak buat sesuatu dengan cara yang lebih baik ataupun yang terbaik. So saya rasa itu saja saya nak tekankan kat sini ataupun saya nak share kat sini. 3 approach untuk belajar falsafah as espoused by Robert Talisse dalam bukunya Engaging Political Philosophy, which saya setuju. Saya rasa ini adalah satu categorization yang baik dan untuk kita tahu jenis-jenis buku falsafah yang ada dan macam mana kita nak approach buku falsafah, bergantung kepada kecenderungan kita, bergantung kepada concern kita pada sesuatu masa itu. So saya rasa itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.